Oke, kita mulailah 11.15 sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kamu boleh baca doa sendiri masing-masing. Seperti biasa. Oke. Alhamdulillah hari ini kita dapat pergi sambung kelas kita untuk subjek fizik bab 2. Oke, kita last minggu lepas kita stop pada gerakan linear tentang apa tu? Formula-formula berkaitan dengan gerakan linear. Macam mana cari laju, hal laju, kejutan. Ya, harap kamu ingatlah formula-formula tu. Laju akhir tu lah laju awal bagi masa, itu kejutan. Hal laju, kadar perubahan sesaran. Okay, sesaran diberikan dengan masa. Laju pula kadar perubahan jarak. Okay, itu minggu lepasnya. So, untuk hari ini, kita akan sambung tentang pita detik. Actually, dia masih topik yang berkaitan dengan mencari hal laju, sesaran, kejutan, okay. Tapi ini menggunakan pita detik. Pita detik ni kaedah saintifik lah ataupun uji kaji ataupun eksperimen yang dijalankan di makmal lah untuk menentukan hal laju satu objek lah, hal laju, kejutan dia, sesaran dia dengan kaedah uji kaji di makmal. Okay, itu kaedah pita detik. Okay. Jadi kita tengok tentang topik hari ini. Masih bab 2, subtopik yang keberapa ni? Masih subtopik yang pertama lah. Ya. Okay. Subtopik yang kedua mengenai Indonesia. Apa benda kan? Belum buka lah. PowerPoint. Windows. Mana PowerPoint? Apa tu lah? Why is it because? Okay, Ninja. Ini sudah. So kita tengok. Kamu kan minggu lepas. Tidak silap dulu stop di sini. Okay. Jangka masa detik. Okay. Jaga. Sini mari kita stop. Okey, aduh sekejap bangku. Okey, jangka masa detik. Okey, dalam buku teks, kalau ada buku teks muka surat 30 lah. Kalau tiada pun, tengok sajalah dalam slide PDF yang kita share tu. Okey, jadi jangka masa detik. Apa benda ni? Okey, jadi actually ini adalah bebas lah alat yang digunakan di makmal yang akan meninggalkan kesan titik-titik pada pita detik. Jangka masa detik ada dari punya alat. Okay. Jangka masa detik alat dia seperti dalam gambar raja tu 28 dalam teks ini ada kan. Ini ada tidak lagi. Okay. Pita detik pula adalah pita kertas lah. Kertas yang kecil lah. Okay, yang dimasukkan pada jangka masa detik. Dan satu hujung kertas tu, pita detik tu akan ditampalkan pada objek yang bergerak. Dan objek itu akan dilepaskan lah kalau menurun cerun yang dia akan bergerak dan pita detik itu akan ditarik oleh objek yang bergerak dan jangka masa detik nanti akan meninggalkan titik-titik lah pada pita detik itu. Itu dia tandakan. Itulah kita akan gunakan untuk mengira dia punya sesaran dan juga dia punya hal laju ataupun kejutan. Jadi jangka masa detik yang dikendalikan oleh arus ulang alik. Okay. Bila kita buat ni di makmal, dia disambung dengan bekalan arus ulang alik lah berfrekuensi 50 Hz membuat 50 titik. 50 Hz membuat 50 titik dalam masa 1 saat. Bila dia bergetar, jadi jangka masa detik ni dia bergetar dan membuat 50 titik dalam masa 1 saat. 1 saat jarum saat bergerak, 1 saat dia menghasilkan 50 titik. Bermaksud dia bergetar dengan laju lah. Okay, dalam masa 1 saat dia menghasilkan 50
titik. Getaran itulah. Okay, pada pita detik. Oleh itu, dia kata, untuk 1 detik, iaitu 1 titik itulah, 1 titik per 50. Okay. Maksud dia 1 saat dia akan menghasilkan 50 titik. Jadi dipanggil 1 detik, 1 bahagi 50 bersama dengan 0.02 saat. Itu dia, 1 detik dia akan mengambil masa 0.02 saat. 1 detik. Okay. Untuk 1 detik. Maksud dia 1 detik tu menghasilkan 50 titik. Okay. Ya tak? Satu. Bermaksud untuk dia menghasilkan 50 titik itu, dia mengambil masa 0.02 saat. Lajulah. Okay. 1 detik bermaksud menghasilkan 50 titik. 50 titik dalam masa 1 saat. 1 saat, 50 titik dalam masa 1 saat. Okay. Jadi 1 detik ni mewakili 50 titik itulah. Okay. 50 titik yang mengambil masa 0.02 saat untuk setiap 1 titik ni. Setiap 1 titik berpindah kepada 1 titik, 1 titik ke 1 titik, dia mengambil 0.02 saat. Okay. Jadi kalau 5 detik, 5 detik kalilah 5 kali 0.02 saat. Dari 1 titik ke 1 titik, dia mengambil masa 0.02 saat. Ya, ini kan. Ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Jadi untuk dia bergerak dari titik pertama ni pergi titik kedua, ini titik pertama, ini titik kedua, ini titik ketiga. Jadi di sini 0.02 saat dia ambil masa. Lajulah tu, 0.02, belum sampai 1 saat pun, tapi 0.02 saat terus pindah titik kedua. 0.2 saat, 0.02 saat lagi, titik ketiga. Dan seterusnya lah sampai 50 titik. Itulah maksudnya. Jadi kalau 5 detik, bermaksud 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 titik. Detik dia di sini, tengah-tengah ni. Tengah-tengah. Sela antara 2 titik. Detik pertama, ini detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima. Jadi bermaksud untuk 5 detik ada 6 titik lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, detik ni dia selamasan. Okay, dia berpindah ke titik yang seterusnya. Jadi kalau 5 detik, 5 kali 0.02. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap ini 0.02, 0.02, 0.02. Jadi kamu darab dapatlah 0.1 saat untuk 5 detik. Kalau 10 detik darablah 10 darab 0.02 saat. Okay, sebab 1 detik dia mengambil masa 0.02 saat. Begitu saja. Okey, harap kamu faham tu. Detik. Okey, detik dia. Masa yang diambil untuk 1 detik iaitu 0.02 saat. 1 detik. Kalau 5 detik darab 5 lah. 5 darab 0.02. 1 darab 10 lah. Okey, settle yang itu. And soalan juga, kalau tengok ni 50 Hz kan, dia harus ulang alik berfrekuensi 50 Hz. Itu yang biasalah. Andai kata soalan tu motrik kamu, dia kata menggunakan arus ulang alik 60 Hz. Jadi, apa maksudnya tu? Jadi frekuensi dia 60 Hz, jadi dia akan membuat 60 titik dalam masa 1 saat. Jadi kamu tukarlah ni 1/60 pula. Itu kalau soalan tu pusing. Okey. Tapi selalunya memang kalau dalam soalan dia pakai 50 juga. Jaranglah yang keluar yang pusing 60 juga. Okey. Cuma itu sebagai pengetahuan awal lah. In case supaya kamu tidak blur pula tiba-tiba masa di kelas diajar 50 Hz. Tiba-tiba soalan keluar 60 Hz. Kamu terus blur. Sebab kamu bergantung penuh dengan buku teks. Menghafal saja. Macam mana ada ni? Tidak pernah diajar pun. Sudah. Jadi ini sebenarnya dia fleksibel. Dia tidak tetap.
Bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu meletak 70 ke 80 kan suka hati dia lah. Dia yang buat soalan. Jadi kita kena ikutlah. Kalau dia kata 80 Hz bermaksud dia akan membuat 80 titik dalam masa satu saat. Itu contoh. Okay. In case kalau soalan tu mau trik, mau kacau kamu punya apa otak tu, fikiran tu, idea tu. Okay. Kamu faham betul-betul atau tidak. Jadi itu cara dia. Tapi selalunya memang jaranglah, belum pernah jumpa lah yang begitu. Dia akan direct juga menggunakan 50 Hz. 50 Hz, inilah dia. Okay. Ini alat ya. Okay. Jangka masa detik, namanya jangka masa detik. Pita detik yang ini. Ini yang kertas. Ini pita detik. Okay. So, itulah dia. Bersambung ke bekalan kuasa arus ulang-alik. Itu yang dia labelkan tu. Plat bergetar, itu yang bergetar. Akan meninggalkan kesan titik-titik pada pita detik. Kena letak kertas karbon. Kenapa kena letak kertas karbon? Kerana kalau kamu tidak letak, titik-titik itu sukar untuk dilihat, tidak jelas. Jadi perlukan kertas karbon supaya dia nampak hitam lah. Nampak hitam. Even eksperimen yang dibuat, dapat sudah letak kertas karbon ni masih kurang, adalah nampak cuma agak kurang jelas juga masih. That's why kalau tiada kertas karbon lagi lah tidak nampak. Jadi mesti ada kertas karbon supaya at least kita boleh detect lah titik-titik itu di mana kedudukannya. Okay. Okey, ini dia pita detik. Setelah kamu buat uji kaji itu, pita detik telah ditarik oleh objek yang bergerak. Inilah dia hasil dia. Lupa dia. Seperti ini, saja 29. Sebahagian daripada pita detik yang ditarik oleh objek akan meninggalkan kesan titik-titik pada pita detik tersebut. Okey. Ini arah gerakan dia. Kalau dalam gambar raja ini dia arah ke kanan. Okey, jadi sesaran dalam masa 5 detik. Okay. Sesaran dia. Ini daripada hujung titik ke hujung titik ini. Itu adalah dia punya sesaran dalam masa 5 detik. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Itu macam mana kita mau tentukan 5 detik. Okay. Dia berada di perantaraan 2 titik. Okay. Detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat dan detik kelima. Jadi bermaksud untuk 5 detik kita akan nampak pada pita detik itu ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Itulah. Kita akan nampak ada 6 titik untuk 5 detik. Itu kena faham. 5 detik bermaksud ada 6 titik. 7 detik bermaksud ada 8 titik. Dia mesti lebih 1 titik. Okay. Detik ni dia di tengah-tengah antara titik. Okay. Jadi pita detik merekod sesaran bagi objek bergerak dan juga masa yang diambil. Okay. Jadi sesaran ni kamu boleh ukur pakai pembaris. Dari ujung titik ni, ujung titik yang ini, kamu ukur pakai pembaris berapa sentimeter. Okay. Jadi pita detik merekod sesaran bagi objek bergerak dan juga masa yang diambil. Masa pun dia rekod lah, kita boleh dapatkan lah daripada pita detik ni. Okay, jadi masa 5 detik, kita sudah tahu untuk 1 detik dia akan menghasilkan 0.02 saat. Okay, 1 detik 0.02 saat. Jadi kamu darablah kalau 5 detik, 5 darab 0.02, kamu akan dapat masa yang diambil 0.1 saat untuk menghasilkan 5 detik pada pita detik tersebut. Okay. Jadi masa dapat. Masa dan juga sesaran. Sesaran macam mana dapat? Ukur pakai pembaris. Titik ke titik berapa sentimeter. Okay. Seterusnya halaju dan pejutan boleh dihitung. Macam mana mau hitung? Ingatlah formula dia balik. Halaju apa? Halaju kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan sesaran bermaksud sesaran dibagikan dengan masa. Sesaran kamu ukur pakai pembaris berapa sentimeter dibagikan dengan masa yang diambil untuk 5 detik. Kalau dari sini ke sini 5 detik. Itu 0.1. Bahagilah dapat ada halaju. Pejutan pula halaju akhir tolak halaju awal bahagi masa. Macam mana mau dapatkan halaju akhir dan halaju awal? Nanti kita tengok di slide yang seterusnya. Macam yang ini dia terus direct kan, titik pertama, titik terakhir, sesaran keseluruhan. Itu kita boleh kira dia punya halaju lah.
Tapi untuk kejutan kita perlu dapatkan hal laju awal dia dan juga hal laju akhir. Masa dia ni lah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, ini menghitung hal laju tuan-tuan ya. Arah gerakan ke kanan. Okay. Jadi kamu ambil kerat itu pita detik, kamu ambil hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. 7 titik bermaksud 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 detik. Okey. Kamu ukur pakai pembaris, kamu akan dapat panjang pita detik ni yang kamu ambil keratan pita detik sampai 7 titik ni. Kamu ukur dari titik 1 sampai titik ke-7 ni 18 cm. Pakai pembaris dah ukur. Okay, 18 cm itu adalah dia punya sasaran lah. 18 cm. Okay. Kemudian kita tahu hal laju iaitu sasaran bahagi masa. Jadi kita kena tahu pula masa yang dia ambil untuk menghasilkan 6 detik ni ataupun 7 titik ni. Ini haraplah kita sudah tahu 1 detik bersamaan dengan 0.02 saat 1 detik. Okay. Jadi sekarang ada 6 detik. Haraplah 6 darab 0.02 dapatlah 0.12 saat. Dapat juga masa dia. Jadi masukkan dalam formula. Laju sasaran bagi masa, sasaran 18 bagikan masa yang dia ambil, kamu akan dapat laju dia 150 cm per saat. So settle ni. Settle untuk hal laju. Okey, itu hal laju. Untuk pecutan pula, kita kena tahu hal laju akhir dan hal laju awal. Okay, sebab formula dia hal laju akhir atau hal laju awal lagi masa. So, macam mana mau tahu? Tengok arah gerakan, okey, kanan. Jadi bermaksud hal laju awal dia berada pada yang di sinilah. Detik pertama dan detik kedua ini hal laju awal. Okey, simbol dia U. Lepas tu hal laju akhir di titik yang akhir lah. Okay. Ini hal laju akhir. Okay. So, macam mana menentukan hal laju awal? Bila cari hal laju, sasaran bahagi masa. Tengoklah, ukurlah ni. Dari titik pertama dengan titik kedua ni, ukur pakai pembaris berapa sentimeter. Kamu akan dapat 1.2 cm. Itu sasaran bagi untuk hal laju awal dia. Untuk hal laju akhir pun sama juga, ukur pada titik ke-6 dengan ke-7 ni. Ukur pakai pembaris, kamu akan dapat 36 cm. Okay, jadi bahagikan dengan masa dia 0.02 saat. Okay. Jadi kamu akan dapat hal laju awal 60 cm per saat, hal laju akhir 180 cm per saat. Settle sudah. Kemudian masukkan dalam formula pecutan. Okey. Masa perubahan hal laju. Sebelum tertinggal. Okay. Masa perubahan hal laju. Okay, ini memang formula dia ya. Memang formula dia. Jadi 7 tolak 1 dari mana dapat ni? Iaitu titik dia. Okey. 7 tolak 1. Tengok balik. Okey. Titik lah. Di detik. Titik dia 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Titik dia 8. Detik dia 7. Okay, jadi 7, ini formula dia untuk perubahan masa tadi tu. Perubahan masa. Okey. Untuk dapatkan pecutan, untuk pecutan saja yang ada lain sikit untuk menentukan dia punya masa ni. Macam sekarang ni untuk dapatkan hal laju awal dan hal laju akhir, masa dia masih tidak ada yang berubah lah, tidak kacau, iaitu 0.02 saat. Dari mana dapat 0.02 saat ni? Daripada ni pengiraan detik ni kan, 1 detik sama dengan apa tu, 1/50 kan. Okey, kita akan dapat 0.02 saat. Okey, itu. Okey, jadi sini 0.02 saat lah untuk setiap 1 detik. Ini 1 detik lah. Ini pun kira 1 detik lah. Setiap 1 detik perubahan titik ni, setiap 1 detik ni dia mengambil masa 0.02 saat. Jadi bahagilah sasaran ni 1.2 dibagikan dengan 0.2. Ini untuk dia punya hal laju
awal dan juga begitu juga dengan hal laju akhir. Okey, untuk pecutan, alamak kenapa tu? Okey. Untuk pecutan, masa dia kamu tidak boleh ambil tu, tidak boleh ambil 0.02 saat. Okey. Kenapa tidak boleh ambil 0.02 saat? Okey. Sebab kita mau kira pecutan ni daripada yang awal ni, hal laju awal ni sampailah ke ni, hal laju akhir. Masa dia bukanlah 0.02 saat. Untuk 0.02 saat ni itu untuk masa 1 detik. Perubahan titik ke titik ni. Itu. Tapi untuk pecutan masa dia adalah keseluruhan pita detik tersebut. Okey. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa tidak terus darab dia 7 detik tu darab dengan 0.02. Kenapa? Okey, jawapannya ialah ini adalah keratan. Keratan pita detik. Okay, objek tu bergerak. Actually keratan ni ini sudah dikerat. Ada sambungannya lagi sini. Okay, ada sambungan lagi. Jadi bermaksud pecutannya tu masa tu sebenarnya dia panjang lagi. Panjang lagi. Okay. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa tidak ambil 7 detik tu darab dengan 0.02. Okay. Jadi actually sebenarnya ini adalah merupakan keratan. Jadi formula dia tu untuk dapatkan masa yang diambil untuk objek itu melakukan pecutan, 7 detik tu ditolakkan dengan 1 dulu. Tolakkan dengan 1. Okay, baru didarabkan dengan 0.02 kah. Okay. Itu dia punya formula untuk pecutan sahaja. Okay. Sebab ya. Masa ya, penentuan masa untuk pecutan. 7 detik tu ditolakkan dengan 1. Masa yang diambil untuk melakukan pecutan 7 tolak 1 detik. Jadi tinggal 6 detik. Baru didarabkan dengan 0.02 saat. Okay. Inilah masa untuk objek tu melakukan pecutan. Okay. Kita tidak boleh ambil 7, terus ambil 7 detik, darabkan dengan 0.02. Okay. Kita mesti tolakkan dia dengan 1. Okay. Jadi pecutan dia hal laju akhir tadi kita sudah kira, tolak hal laju awal kita kira, dibagikan dengan masa dia mana kita dapat? Yang ini. Okay. Ikut formula yang ini untuk pecutan. Bukan kamu ambil 0.02 ataupun kamu terus direct 7 detik itu darabkan dengan 0.02. Salah. Dia mesti ditolakkan dengan 1 dahulu. Okay, tolakkan dengan 1. Dan barulah kamu masukkan dalam formula, kamu akan dapat 1000 cm per saat sesaat. Tentu cara kira pecutan untuk suatu pita detik. Okay. Jadi kan? Jadi maksudnya untuk masa yang diambil untuk objek melakukan pecutan, ini formula dia. Jangan tersilap. Okay. Kalau kira hal laju, boleh terus direct. Ambil saja detik dia berapa detik. Kalau 7 detik, terus ambil 7 detik darab 0.02, itu hal laju. Kalau pecutan, kamu mesti tolakkan dulu jumlah maksimum detik yang ada dengan 1. Kalau 7 maksimum detik, tolakkan dengan 1 dulu. Untuk dapatkan dia punya masa yang diambil. Untuk melakukan pecutan, masa perubahan hal laju. Tolakkan dengan 1. Okay. Itulah dia punya formula. Okay, kemudian apa lagi ni? Carta pita detik. Ini semua ni, yang ini bukan gerak kira graf lah. Dari mana datang ini adalah keratan-keratan pita detik ni. Okay. Asalnya ni semua ni 1, 2, 3, 4, ada 5 keratan. Actually dia bersambung satu kali. Panjang ni sebenarnya macam ni. Okay, panjang. Ini semua titik-titik lah. Jadi kamu koyak di sini satu, koyak di sini satu, koyak di sini. Kamu koyak dia. Kerat-kerat dia. Sampailah dapat 1, 2, 3, 4 sampai 5 keratan. Contohlah. Ikutlah kalau soalan tu minta sediakan 7 keratan, kamu kena keratlah sampai 7 bahagian pita detik tu. Kalau dia minta 8, 8 lah. Minta 10, 10 lah. Okay. Selalunya 5 je lah. Okay. Dan actually daripada keseluruhan ini pita detik ni semua titik-titik
kalau mau ambil 5 keratan, contoh, tidak semestinya kamu ambil ini yang pertama. Mungkin kamu tidak mau pakai yang ini, tidak mau pakai. Kamu ambil bermula daripada sini pun boleh juga. Ambil di sini, ambil di sini. Jadi dia terpulang, sebab dia panjang. Jadi di area mana-mana saja yang kamu mau ambil, jadikan dia keratan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya lah. Okay. Tidak semestinya di setiap bermula di ujung itu yang kamu mau ambil yang pertama, tidak semestinya. Oke, terpulang lah. Jadi dia fleksibel sebenarnya. Okay, that's why lah kalau mau kira pecutan tu, formula dia untuk dapatkan masa untuk pecutan ditolak 1. Sebab dia punya tu lah, antara faktornya lah. Okay. Kemudian ini dipanggil sebagai hal laju seragam. Jadi, kamu tampalkan pada kertas graf, hal laju seragam kamu akan dapati dia rata, sama. Hal laju seragam. Jika kamu tampal lagi di kertas graf, dapat bentuk macam naik tangga. Ini dipanggil sebagai pecutan seragam. Ini semua kerat-kerat, kamu tampal, dapat air macam tangga. Ini adalah pecutan seragam, berlaku pecutan seragam. Itu lagi, kamu kerat-kerat, tampal di kertas graf, laju berkurang secara seragam, menurun pula dia. Itu semua kamu nampak daripada detik itulah. Kamu kerat, ini kamu tampal ke kertas graf, kamu akan dapat seperti itulah. Ikut pada pergerakan objek tu lah. Kalau objek tu semakin slow, semakin slow, nilai yang kamu dapat hal laju berkurang secara seragam. Kalau dia semakin laju, maksud dia ada pecutan. Maksud dia akan naik. Kalau dia maintain saja dari awal sampai ke hujung, tidak ada perubahan. Itu je kelajuan dia. Jadi hal laju seragam lah. Dapat kita ada punya graf. Okay. Jika pita detik yang panjang digunakan, lebih banyak titik dapat diragamkan pada pita detik itu. Satu pita detik panjang lah, kamu pakai yang panjang, lebih banyak titik-titik dapat dirakamkan pada pita detik itu. Okay. Jadi dalam hal ini, pita detik itu boleh dibagikan kepada jalur-jalur yang mempunyai bilangan detik yang sama. Okay. Satu pita detik itu yang panjang, kamu boleh bagikan kepada jalur-jalur yang mempunyai bilangan detik yang sama. Kamu pilihlah. Kamu mau ambil contoh 5 detik kan? 1, 2, 3, 4, 5 detik. Semua tu kamu kerat lah. Setiap kali 5 detik kamu kerat. 5 detik kerat. Sampailah sampai beberapa keratan lain kamu. Macam dalam contoh Raja 214 ni, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 keratan. Actually dia dalam satu helai pita detik ni, sambung-sambung semua ni. 1, 2, 3, 4, 5 keratan ni actually dia adalah daripada satu pita detik yang sama. Cuma kamu ambil setiap 5 detik kamu kerat. Setiap 5 detik kamu kerat. Sampailah kamu dapat 5 keratan. Ini kan maksudnya. Okay. Okay. Jadi jalur itu dipotong dan dilekatkan sebelah-menyebelah di atas kertas graf untuk membentuk carta pita seperti ditunjukkan dalam rajah itulah. Jadi pada satu pita detik yang panjang tu, kamu tentukan kamu cuma mau ambil 5 detik. Jadi 5 detik. Tanda sampai 5 detik kerat. Kira lagi 5 detik kerat lagi. Sampai kamu dapat 5 keratan, kamu tampal pada kertas graf, kamu akan dapat nampaklah carta pita tu. Sama ada dia hal laju seragam, pecutan seragam ataupun hal laju berkurang. Kamu tengok. Ini apa ni? Ini yang moden lah, canggihnya ni. Selain daripada jangka masa detik, sistem photogate dan pemasak elektronik boleh digunakan untuk mengkaji pergerakan linear dengan lebih jitu. Photogate dan pemasak elektronik boleh digunakan untuk mengkaji pergerakan linear dengan lebih jitu. Oh ni yang canggih lah. Kalau yang acara olahraga, lari, ini setakat sukan menghibur tu dia ada lah benda ni kan. Okay. Sukan besar-besar lah, sukan si Commonwealth Olympic, benda tu ada. Orang mau tu yang kalau kita tengok dalam TV keluar catatan masa dia. Orang menggunakan alat yang lebih canggih lah. Yang dapat mengesan pergerakan linear dengan lebih begitu. Hal laju pelari itu berapa dan boleh detek siapa yang sampai dulu. Okay. Siapa yang nombor 1 dan nombor 2. Okay, Raja 2.15 menunjukkan sistem photogate dan pemasak elektronik yang digunakan bersama troli tidak bermotor.
yang bergerak di atas landasan aluminium yang dicondongkan. Ini macam apa dipanggil, simulasi lah. Okay. Troli tidak bermotor, maksudnya kita akan gerakkan dia secara manual lah. Kalau dalam yang sukan si Commonwealth apa semua itu, kamu akan nampak kan ada kan yang bergerak di tepi-tepi itu. Kira-kira kamera dan juga inilah photogate dan juga pemasak elektronik yang bergerak, pergerakan pelari ada bergerak. Itu ada motor, itu bergerak sendiri. Macam yang dalam gambar ni, gambar Raja ni, Raja 255 ini yang simulasi dia, simulasi lah. Contoh yang tergerak secara manual lah, yang bergerak tolak. Ni kurang punya lah. Photogate pertama, pemasak elektronik. Tu, nampak tu, troli tidak bermotor ini kita akan tolak sendiri. Bergerak sini. Berapa dia punya kelajuan. Okey. Contoh dia. Tapi kita tiada dalam benda ni. Okey, 2.16. Kereta yang bergerak dengan pecutan seragam. Menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan gerakan linear. Okey. Hal laju, ni kita sudah bincangkan juga awal-awal itu. Hal laju awal, kereta masa 0 saat. Okey. Bermaksud kereta ni pada asalnya dia tidak bergerak. Okey. Hal laju awal. Kemudian bergerak ke suatu kedudukan yang baru, okay. Hal laju akhir, masa dia T lah, ada masalah so ini secara umum juga, dia beritahu secara umum. Besaran, ukurlah jarak daripada kedudukan yang pertama ni ke kedudukan yang kita wajar, berapa meter dia punya jarak, okay. Jadi kedudukan dia hal laju akhir atau hal laju awal lah. Okay, ini dia punya secara umum dia bagi gambaran lah pergerakan kereta ni. Jadi persamaan gerakan linear pertama, iaitu pecutan. Hal laju akhir adalah hal laju awal bagi masa perubahan hal laju. Okay, jadi inilah formula pecutan, simbol dia A, acceleration, B, velocity, U ni tak tahu apa bahasa Inggerisnya. Laju awal sebenarnya initial lah, tapi U juga. Okay. Jadi kalau U bahagi T, pindahkan dia, faham dah tu, pindahkan T ni atas, kemudian kita mau ini hal laju depan. Okay, jadi kamu akan dapat tindakan ini U ditambah, kami pindah ke sebelah, jadi tolak kan, tolak dan tolak tampaklah. Okay. Ini akan jadi persamaan yang pertama. Okay. Ini sama dengan U plus AT. Okay. Persamaan gerakan ini pertama, B sama dengan U plus AT. Hal laju akhir sama dengan hal laju awal ditambahkan dengan sejarah pecutan dan masa. Okay. Itu formula. Dalam SPM ada senarai lah, dia bagi muka sama ada muka surat depan ataupun muka surat belakang, senarai formula. Okay. Dan selalunya formulanya ada dibagi lah. Okay. B, U plus AT. Kalau kamu dapat ingat, lebih bagus. Okey. Itu tadi yang pertama. Persamaan gerakan linear kedua, besaran, iaitu hal laju purata darab masa. Okay. Besaran. Asalnya hal laju kan. Hal laju sama dengan sesaran bahagi masa kan. Jadi kalau pindah pun sesaran sama dengan hal laju darab masa lah kan. Hal laju purata darab masa. Okey, pindah-pindah dia. Okey. So, besaran sama dengan hal laju awal plus hal laju akhir bahagi 2. Kenapa tu? Hal laju awal plus bukan formula pecutan ya. Kalau pecutan hal laju akhir tolak hal laju awal bagi masa. Yang ini hal laju awal plus hal laju akhir bahagi 2. Purata kan? Purata. Maksud berapa banyaklah hal laju kalau dia ada sampai berapa 4-5 hal laju. Hal laju pertama, hal laju kedua, hal laju ketiga, hal laju keempat, hal laju kelima. Tambahkan semua hal laju dibagikan dengan 5. Itu dipanggil sebagai purata hal laju. Tapi dalam kes ini selalunya dia terlibat 2 je lah. Satu hal laju awal dan satu lagi hal laju akhir. Ada 2 hal laju. Jadi
purata dia, tambahkan kedua-dua halaju itu, dibagikan dengan 2, baru darab dengan massa. Okay, itu maksud dia halaju purata. Jangan kamu tersalah pula. Kamu nampak ini, kan ini formula halaju pecutan ni. Pecutan lain. Pecutan halaju akhir atau halaju awal dibagikan dengan massa. Ini apa ni? Dibagikan dengan 2. Apa benda tu? Dibagi 2 bermaksud ada 2 halaju di situ. Iaitu halaju awal dan juga halaju akhir. Jadi kamu tambahkan kedua-dua halaju itu, dibagikan dengan 2 lah. Itu dapatkan purata. Okay. Jadi, kita tahu sudah halaju awal dan halaju akhir. Iaitu simbol dia halaju awal plus halaju akhir. Okay. Keluarkan 1/2 lah kan. 1/2. Macam-macam ini darabkan dengan massa T. Okay. Itu formula dia. Jadi, persamaan gerakan linear yang kedua kita akan dapat S iaitu susaran sama dengan setengah U plus B T. Okay. Itu senarai formula dalam gerakan linear. Ia ada 2 sudah persamaan. Persamaan ketiga. Okay, persamaan gerakan linear yang ketiga, gantikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 tadi, V sama dengan V sama dengan U plus AT. Okay. Ini persamaan yang pertama tadi kan? Okay. Persamaan pertama. Ke persamaan kedua. Masukkan ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua tadi pula. S sama dengan setengah U plus V T. Kan? Kan. Jadi masukkanlah. Jadi sama dengan 1/2 U. V ni nampak ni, V gantikan ni. V masuk dalam ni. Okay. Tambah U plus V. U plus AT. U plus AT. U plus V kan? U plus AT untuk T. Nampak sama kan? U plus AT T. Sama lah kan? Jadi setengah U. Jadi yang ini gimana sini? Okay. U tambah U. U tambah U jadi 2 U lah kan? U tambah U. Okay. U tambah U jadi UNI. Oh gitu lah. I love you gitu. No lah kan. So U plus U jadi UNI. U plus U. 2U. 2U. U plus U jadi 2U. Okay, 2U. Plus AT darab T. Jadi masukkan semua tu, kamu akan dapat ini boleh potong lah kan? Ini boleh potong. Potong. Jadi tinggal U. U. Matematik. Dalam kurungan, darablah. Jadi UT kan? Jangan dah tahu pula. Okay. Sudah potong, jadi U plus T, UT tambah. Yang ini, ingat, ini pun darab masuk ke dalam. Ini pun darab masuk ke dalam. Dalam kurungan. Yang ini masuk darab masuk, tapi dia potong dua. Jadi yang ini 1/2. Tiada yang boleh dipotong, jadi dia 1/2 AT, yang ini darab dalam. Jadi setengah AT kuasa 2. Itu matematik saja. Jangan kata tidak tahu pula. Okey, masuk darab dalam. Okey, yang ini setengah darabkan dengan ini. Okey. Darab potong-potong lah. Kamu akan dapat. Lepas tu yang ini pun dalam masa sama darab dengan yang ini. Okay, jadi kamu akan dapat UT yang sudah boleh potong. Yang ini pun darab sini juga setengah AT. Darab lagi dengan yang ini T kuasa 2. Okey. Yang T kuasa 2. Cara dia. Betul. Okey, jadi dapat sudah persamaan gerakan linear yang ketiga, iaitu pusaran sama dengan UT plus setengah AT kuasa 2. Jadi ada 3 sudah. Ada yang keempat kah?
Dia lagi yang keempat. Okay. Persamaan gerakan linear keempat, kuasa duakan persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama tadi, kuasa duakan. Jadi kamu kuasa duakan lah, masukkan lah kuasa dua. Jadi U kuasa 2, 2 UAT plus A kuasa 2, T kuasa 2. Okay. Kemudian B kuasa 2 dengan U kuasa 2 plus 2A. Daripada persamaan 3. S sama dengan UT. Okay. Kamu keluarkan. Actually yang ini adalah pembuktian. Pembuktian untuk dapatkan formula yang ini. Okay. Tapi dalam silibus kita ni, SPM ni, dia tidak akan tanya ni pasal pembuktian ni. Dia mau kamu gunakan ni formula yang ini. B kuasa 2, U kuasa 2, 2AS. Cuma ini sebagai pengetahuan lah. Okay. Di mana datang, macam mana formula ni boleh datang. Okay. Supaya kamu tidaklah bingung-bingung. Tiba-tiba dari mana dalam formulanya? Jadi dia datang daripada penerbitan lah. Terbitan daripada formula-formula yang persamaan gerakan linear pertama, kedua dan ketiga. Okay, jadi yang pertama ni U kuasa 2 kan. Jadi kamu keluarkan ni 2A. Supaya kamu dapat di sini dalam kurungan UT. Yang ini A keluar sini. Okay, jadi UT. Okay, lepas tu actually ini pemfaktoran ni kan. Lepas tu 1/2 supaya kamu boleh hapuskan lah. Bila hapuskan ni tinggal AT kuasa 2. Okay, so ini sini 2A kan. Bila kamu darab masuk sini, kamu akan dapat ni A kuasa 2, T kuasa 2. Okay. Jadi ini memerlukan kemahiran matematik yang tinggi lah. Okay. Untuk dapat ringkaskan dia punya formula. Ini asalnya daripada persamaan ketiga yang diringkaskan. Jadi akhir sekali B kuasa 2 sama dengan U kuasa 2, 2 A S. Di mana S? Diringkaskan. S tu UT plus setengah AT kuasa 2. Jadi ringkas dia. Itulah dia. Persamaan gerakan linear yang keempat. Habis. Jadi ada 4 lah persamaan gerakan linear yang perlu kamu tahu, perlu kamu ingat. Okay, yang pertama tadi V sama dengan U plus AT, itu yang pertama. Kemudian yang kedua S sama dengan setengah, S sama dengan setengah U, apa tu? U plus AT kah? Maksud tu mana? Okay, yang pertama V sama dengan U plus AT, yang kedua UT plus setengah AT kuasa 2, setengah U plus BT, itu yang kedua, setengah U plus BT, yang kurungan U plus B, kurungan T, itu yang kedua. Yang ketiga US sama dengan UT plus setengah AT kuasa 2, dan yang keempat B kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 plus 2AS. Ingatlah. Okay, jadi contoh, sebuah bas sekolah bergerak dari keadaan pegun dengan kecepatan 2 meter per saat sesaat selama 5 saat, hitungkan hal laju selepas 5 saat. Okey, langkah pertama, maklumat yang diberikan dengan simbol. Okey, kumpulan maklumat ya. Hal laju awal dia bagi U kosong, kenapa? Pegun. Bila perkataan pegun ni bermaksud bas tu stop, tidak bergerak, parking. Okay, jadi bermaksud hal laju awal dia kosong, dia tidak bergerak. Dia kosong, kita kena faham. Jangan sampai kamu tidak tahu. Okey. Dia sebut pegun ke, dia statik ke, tidak bergerak, bermaksud tiada hal laju awal, kosong. Okay, masa yang diambil ada dibagi 5 saat. Okey, pecutan dia bagi 2 meter per saat, hal laju akhir dia minta. Itu kan hal laju selepas 5 saat. Maksudnya hal laju akhir lah tu, selepas 5 saat. Okay, itu maklumat. Kemudian kenal pasti dan tulis rumus yang digunakan. Tengok apa maklumat yang dia bagi. Maklumat yang dia bagi hal laju awal. So kita ada 4 tadi rumus kan, 4 rumus yang kita sudah tahu tadi. Jadi macam mana kita mau pilih yang sesuai. Tengok pada maklumat yang diberi. Ambil yang paling maksimum maklumat yang ada di dalam formula tersebut. Maksudnya di sini hal laju awal ada, okey. Hal laju akhir yang kita mau cari, dan pecutan dia ada bagi, masa pun dia ada bagi. Jadi memang maksimum semua maklumat ada. Yang dia suruh cari adalah hal laju akhir. Ini yang dia suruh cari. Jadi memang yang lain-lain itu semua ada. Ini ada, ini ada, ini ada. Okey. Jadi ambillah yang itu yang senang. Janganlah kamu pergi ambil sasaran pula. Ataupun B kuasa 2. Okay, ambil yang mempunyai maklumat yang paling maksimum. Okay.
yang hanya tinggal satu pemboleh ubah saja yang perlu dicari, iaitu halaju akhir. Inilah halaju akhir saja memang yang perlu dicari. Okey. So, gunakan formula itu, kemudian buatlah gantian numerical, masukkanlah nilai dalam formula tersebut. Kamu akan dapat 10 meter per saat halaju akhir. Ya, settle kan? Jangan. Okey. Kamu sudah sudah. Okey, contoh kedua, ketika sebuah kereta lumba melalui trek yang lurus, halajunya ialah 40 meter per saat. Lepas 3 saat, kereta lumba tersebut telah mencapai 50 meter per saat. Hitungkan sesaran yang telah dilalui. Kumpul maklumat yang diberi. Okey. Yang dia bagi halaju awal ada 40 meter per saat, halaju akhir ada 50 meter per saat. Masa yang diambil ada 3 saat, jadi dia minta hitungkan sesaran. Okey, jadi ada 4 formula tadi. Formula pertama memang tidak boleh pakai sebab dia mencari halaju akhir. Jadi kita mencari sesaran. Jadi reject sudah yang pertama. Yang kedua, setengah U plus V kurungan T. Ini boleh pakai. Semua ada halaju akhir, ada halaju awal, ada masa, ada sesaran saja yang kita perlu cari. Persamaan yang ketiga tadi, S juga sesaran sama dengan UT plus setengah AT kuasa 2. A, pecutan, dia tidak ada bagikan. Jadi, kita boleh buang. Kita mau yang mudah, yang maklumat yang memang semua ada diberi. Pecutan dia tidak bagi di sini. Dia cuma bagi halaju. Jadi, buang tu lah. Persamaan yang ketiga, persamaan pertama dan ketiga sudah reject. Dan persamaan yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 plus 2AS pun sama juga. Pecutan pun tidak ada, jadi kita ambil yang mudah. Jadi kita ambil persamaan yang kedua. Itu macam mana cara kita mau pilih persamaan lah. Rumus yang kita perlu gunakan. Tujuan itu adalah tujuan dia bagi 4 persamaan gerakan linear tadi tu. Okay? Ada tujuannya, bukannya saja-sajalah. Supaya kita boleh pilih yang mana yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut lah. Jadi masukkan nilai. Halaju awal saya bagi 40, halaju akhir 50, masa 3 saat. Jadi kamu akan dapat 135 meter. Ini meter, sesaran meter. Jangan salah, unit. Mesti ada unit. Contoh lagi. Ketika sebuah kereta lumba melalui trek lurus halaju... Sudah. Okey. Contoh ketiga. Seorang atlet memulakan larian daripada keadaan pegun. Ingat, pegun bermaksud halaju awal dia kosong dan mencapai halaju maksimum setelah memecut secara seragam selama 8 saat. Jika sasaran yang dicapai oleh atlet itu ialah 40 meter, tentukan pecutan beliau dalam larian tersebut. Bila minta pecutan. Okay. Jadi persamaan pertama boleh pakai. Kita tengoklah apa yang sesuai. Persamaan pertama dengan persamaan ketiga dan persamaan keempat. Persamaan kedua memang out lah, sebab dia ada pecutan. Sekarang dia minta tentukan pecutan beliau. Jadi kita tengok apa yang sesuai. Halaju awal ada dia bagi. Okay, halaju akhir. Halaju akhir dia tidak bagi. Dia cuma beritahu halaju maksimum. Dan mencapai halaju maksimum setelah memecut secara seragam selama 8 saat. Okay, jadi bermaksud halaju akhir pun dia tidak bagi. Bermaksud persamaan pertama pun tidak boleh pakai. Okay. Jadi kita akan tinggal persamaan kedua dengan persamaan kedua pun out sebab kita mencari kejutan, tiada. Jadi yang ada sesuai di sini adalah persamaan ketiga ataupun persamaan keempat. Okey. Jadi kita tengok apa lagi yang bagi. Okey, masa dia ada sesaran 40 meter. Okey, jadi kita akan pakai persamaan ketiga. Sebab persamaan keempat tu halaju akhir dan halaju awal. Halaju akhir tidak ada dibagi. Okay. Yang dia cuma bagi halaju awal. Jadi kurang di situ. Jadi maklumat yang betul-betul maksimum yang ada diberikan sesuai kita gunakan persamaan gerakan linear yang ketiga. S sama dengan UT plus setengah AT kuasa 2. Di mana halaju awal ada dibagi. Kosong kan pegun. Okay. Masa ada 8 saat, setengah pecutan yang kita mau cari. Kemudian masa lagi 8 kuasa 2 lah. Jadi pindahkanlah, sekarang 40 meter dia ada bagi. Saya pindah-pindahkan, kamu akan dapat pecutan dia 1.25 meter per saat sesaat. Dan itulah cara kita mau tentukan formula mana yang sesuai kita gunakan untuk selesaikan masalah pengiraan gerakan linear. Okey, kita teruskan lagi sikit lagi contoh keempat. Okey. Maria mengayuh basikal pada halaju 8 meter per saat, dia menekan brek basikal secara tiba-tiba, bermaksud bila dia menekan brek secara tiba-tiba dia berhenti, bermaksud halaju akhir dia adalah kosong. Okay, ingat tu. Kalau bergerak bermula daripada pegun, halaju awal dia kosong. Ini tiba-tiba dia break dan dia berhenti. Itu bermaksud halaju akhir. Sebab dia
Kenapa itu hal laju akhir? Sebab situasi dia tu, ceritaannya, actually dia sedang bergerak. Kemudian dia break secara tiba-tiba dan dia berhenti. Bermaksud di situ hal laju dia yang terakhir, iaitu kosong. Okay? Dan bergerak sejauh 2 meter. Sekarang dia 2 meter. Berapa kepecutan? Okay, jadi sekarang hal laju akhir dia ada bagi. Hal laju akhir dia ada bagi. Basikal pada hal laju awal pun dia ada bagi. Itu mengayuh basikal pada hal laju 8 meter besar. Bermaksud cerita dia ni, situasi dia ni sekarang, dia bermula dengan pergerakan. Si Maria tu sedang bergerak. Okay? Okay, si Maria sedang bergerak. Okey, jadi pecutan. Jadi formula yang kita gunakan ialah itulah hal laju akhir ada, hal laju awal ada. Dia minta pecutan. Jadi besaran pun ada 2 meter. Jadi yang paling sesuai ialah persamaan gerakan linear yang keempat. Okey. 2AS. Besaran. Kenapa tidak pakai yang ketiga? Besaran ada, laju awal ada, masa. Adakah masa? Masa dia tidak bagi, kan? Jadi, kita ambil mana yang paling mudah. Maklumat yang diberikan itu cukup. Jadi, kita ambillah yang persamaan yang keempat. Okay. Jadi, masukkan formula V02 sama dengan V02 plus 2S. Laju akhir kosong, so dia berhenti dia break. Laju awal 8 meter per saat, kuasa 2. Okay, 2 pecutan yang kita mau cari, besaran dia 2 meter, masukkan nilai. Okay, kenapa negatif? Okay. Tanda negatif menunjukkan Maria mengalami pecutan 16 meter per saat dalam arah bertentangan dengan gerakan basikal. Tanda negatif itu menunjukkan arah bertentangan lah. Okay. Tanda negatif. Sorry. 4A. Okay. Pindah ke sebelah. Pindah ke sebelah tolak lah kan. Besok ini positif kan. Pindah ke sebelah. Okay. 8 ke 8, 6 ke 4. Itulah. Okay. Lepas tu 4 turun ke bawah. Kamu akan dapat negatif 16 meter per saat sesaat. Jadi dia 16 meter per saat lah pecutan lah tu. Tapi dalam arah yang bertentangan. Okay. Ataupun dia mengalami nyah pecutan lah maksudnya tu. Semakin berkurang. Nyah pecutan negatif. Okay. Itu maksudnya sebenarnya. Dia mengalami nyah pecutan. So asalnya dia bergerak 8 meter per saat. Dia break tiba-tiba, bermaksud pecutan dia berkurang. Jadi dia mengalami nyah pecutan. Okay, negatif. Okay. Habis. Alhamdulillah. Untuk subtopik yang pertama. Okay. So next week, insyaAllah, kalau ada halangan, kita akan teruskan lagi. Subtopik yang kedua, graf gerakan linear. Okay. Dari graf gerakan linear ni, kita akan tengoklah bagaimana kita mau menyelesaikan masalah pengiraan gerakan linear, hal laju pecutan melalui pengiraan dalam graf. Okay. Luas bawah graf, kira keturunan, apa yang kita peroleh. Okay. Itu minggu depan lah. So untuk hari ini, itu saja. Selesai, Alhamdulillah. So kalau tidak ada apa-apa soalan, kita boleh tangguh kelas kita dan kita akan jumpa lagi next week dan juga hari Jumaat ni lah insyaAllah untuk subjek kimia. Okay, that's all for today. Thank you everybody for your cooperation and attendance. Assalamualaikum. Ada soal, boleh soal di WhatsApp. Thank you, sir. Alright.